Soalan nombor 8, bahagian B adalah pilihan dan ini adalah soalan taburan kebarangkalian. Ada soalan bahagian A dan soalan bahagian B. Penting untuk kita tahu, pertama kita nak tahu soalan tu taburan normal ke binomial. Senang sahaja kita nak tahu, iaitu kalau soalan A dia tak cakap apa-apa dalam soalan tu bertabur secara normal, maka soalan A confirm lah dia akan jadi binomial. Sebab dia tak cakap apa-apa bertabur secara normal. Tetapi untuk soalan B, ada kata-kata kunci yang paling penting, bertabur secara normal. Maka confirm lah taburan normal. Jadi mesti kena gunakan graf loceng tersebut. Sebab apa? Graf loceng ni kan normal. Okey, kita tengok pada soalan A dahulu. Satu tinjauan berkaitan dengan jantina guru-guru di sebuah daerah didapati bahawa min lelaki adalah 630. Ini ialah min kejap ya. Min kita gunakan sama. Min kita gunakan simbol mi tu, dan CCM piawai adalah 21. Okey, jadi kita tandakan CCM piawai adalah sigma. Okey, min 630 ialah min. Cari peratus guru perempuan. Okey, jadi kita belajar rumus min adalah NP. Min adalah NP. Dan satu lagi rumus adalah iaitu CCM piawai adalah cert NPQ. Okey, cuba kita masukkan min adalah NP. NP N berapa? N tak tahu ya. Okey, dia tak ada berapa N, tapi ada N tak? N tak ada. Sebab 630 ni adalah min. Okey, tak ada. So kita punya min adalah 630, min guru lelaki. Dan NP tak tahu. Okey, dan kemudian CCM piawai pula, saya tulis kat sini. Okey, CCM piawai pula dia kata 21 sama dengan cert NPQ. NPQ pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok kat sini, NP adalah 630. NP adalah 630. Jadi 21 sama dengan cert 630Q. Okey. Jadi kita pindah ke sebelah punca tu, jadi kuasa 21 kuasa 2 630Q. Jadi Q adalah 21 kuasa 2 per 630. Jadi Q adalah kita kira 21 kuasa 2 bahagi 630, 0.7. Dan P adalah 1 tolak 0.7 ataupun 0.3. Okey, sekarang kita kena faham apakah maksud P, apakah maksud Q. P adalah, ni P ni adalah kebarangkalian guru lelaki. Jadi 0.7 adalah kebarangkalian guru bukan lelaki ataupun perempuan lah. Tapi dia nak peratus. Jadi bila peratus maksudnya 0.7 kita kena darab dengan 100 lah. Apa tu? Jadi darab dengan 100, dapatlah 70. Tekan kalkulator juga ya. Okey, dapatlah 70%. Betul? Mana jawapan ni? Okey, betul. Okey. Okey. Sekarang untuk soalan nombor 2. Apabila 10 orang guru dipilih secara rawak, jadi 10 ni kita gariskan. Saya gunakan pen warna merah. Ini adalah N. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 3
sekurang-kurangnya 3 orang guru lelaki. Okey, untuk soalan ini saya buat kat tempat lain. Jadi langkah pertama kita kena buat jadual. Ini teknik menjawab lah. Kita buat jadual. Sini P, sini Q. Tadi P adalah 0.3, Q adalah 0.7. P adalah kebarangkalian lelaki. Jadi Q adalah perempuan lah. Jadi dia nak berapa? N berapa? N 10. Jadi kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terbalik pula. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itu sebagai nak memudahkan kita pengiraan. Dia kata cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 3 orang guru lelaki. Kebarangkalian sekurang-kurangnya 3 lelaki. Jadi kalau sekurang-kurangnya maksudnya lebih, sama dan lebih 3 orang lah. Jadi kalau dekat sini kita tengok lorong lelaki. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Itulah guru dia punya kebarangkalian yang kita kena kira. Dan terlalu banyak. Jadi bila terlalu banyak, kita gunakan pelengkap, iaitu 1 tolak 0 lelaki, tolak 1 lelaki, tolak 2 lelaki. Iaitu kita tolak dengan yang kita tak nak ni. Kita gunakan konsep pelengkap. Tapi kalau ada yang pandai sikit tulis, yang educated sikit, dia tulis macam ni. 1 tolak P X sama dengan 0, tolak P X sama dengan 1, tolak P X sama dengan 2. Okey, 3 tak masuk sebab dia kata sekurang-kurangnya 3 lelaki. Maksudnya 3 dan ke atas yang kita nak. Jadi 1 tolak P X sama dengan 0. Jadi kita gunakan NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. N kita 10, C kita 0, and then 0.3 kuasa 0, 0.7 kuasa 10. Jadi kita tak payah nak guna sangat dah rumus ni. Kita tengok saja pada jadual. Tolak dengan 10C1, 0.3 kuasa 1, 0.7 kuasa 9. Tolak 10C2, 0.3 kuasa 2, 0.7 kuasa 8. Jadi kita kira sahaja kesemuanya, dapatlah 0.6172. Pastikan 4 angka bererti. Kebarangkalian 4 angka bererti. Okey, kita tengok pula soalan B. Umur guru-guru di daerah bertabur secara normal. Jadi kita kena prepare dengan taburan normal. Okey, kita gariskan kat sini. Kita ada min 38 dan sisian piawai 5 tahun. Okey, cari kebarangkalian melebihi 35 tahun. Okey, kat sini saya nak gunakan kaedah jadual. Okey, pertama kita buat jadual. Okey, dia minta kebarangkalian, maksudnya kita akan turun ke bawah lah. Okey, kita buat 1, 2, 3. Okey, saya sini 1, 2, 3 supaya kamu nampak gerakan dia. Okey, sekarang ni kita labelkan min dekat tengah-tengah. Tengah-tengah ni adalah min 38. Sisi ampere kita tulis kat sini, iaitu 5. Dia kata cari kebarangkalian melebihi 35 tahun. Jadi bila melebihi 35 tahun, secara logiknya 35 mesti berada dekat sini ikut garis nombor. Dan bila lebih, maksudnya mestilah lorek ke kanan. Okey. Jadi kita boleh gunakan dan apa kita punya ramalan jawapan kebarangkalian kita mesti lebih 0.5 sebab kita dah lorek melempah pada dua-dua bahagian. Jadi langkah pertama kita gunakan rumus
Z iaitu X tolak min persisian piawai. Jadi Z kita buat pada sebelah situ sebab kita calit 35 sebelah kiri, kita buatlah kotak belah kiri. Z X kita adalah ni X kita. Jadi 35 tolak min. Min kita adalah 38 persisian piawai 5. Okey. Itu step yang pertama. Jadi jawapan Z tulis pada baris kedua. Jadi 35 tolak dengan 38 and then bahagi dengan 5. Jadi Z kita adalah negatif 0.6. Dan kita belajar kalau dalam bentuk ini sekarang ini dia punya ini adalah X. Tapi sini bila bertukar menjadi piawai Z, maka tengah-tengah mesti kosong dan di sini mestilah negatif 0.6. Nampak tak? Dia sama je. Bila kita dah tukar kepada Z kepada piawai, dia jadi negatif 0.6. Logik lah pada gambar. Tapi tak perlu lukis pun. Kita hanya gunakan graf pada normal sahaja. Tak perlu dipiawaikan. Tak perlu guna graf piawai lah. Nanti banyak sangat graf. Jadi apa perlu buat? Okey, bila kita turun ke bawah mencari kebarangkalian Z, maka kita just tekan sahaja kalkulator. Okey, pastikan dalam mode SD untuk kalkulator yang lama. Jadi kamu tekan shift 3, ambil R sebab kita lorek ke sana gunakan R lah, ke kanan kan. Jadi ambil 3, kamu tekan negatif 0.6. Jadi kita akan dapat 0.7258. Okey, jadi itulah jawapannya, 4 angka bererti. Senang sahaja. Okey, soalan kedua. Nilai N. Nilai N jika 20%. Peratus ni adalah kebarangkalian. Jadi maksudnya PZ kita adalah 0.2. Tukarkan jadi perpuluhan 0.2. Lebih muda daripada N tahun. Jadi kita tetap kena gunakan kaedah jadual. Itu. Okey, sekarang kita nak cari N tahun dan kita tahu ini ialah X iaitu tahun. Maksudnya kita nak kita kena bergerak naik ke atas. Jadi bila naik ke atas, yang baris yang atas kena besarkan sikit. Okey, macam ni. Jadi tadi kita labelkan sama, min tetap sama tadi berapa? 38. Sisian piawai kita tetap 5. Dan sekarang kita tak tahu dekat mana N. Okey, kita ada kedua kemungkinan. N boleh dekat sini, N boleh dekat sini. Tapi dia kata lebih muda. Bila lebih muda bermaksud dengan erti kata kurang N tahun. Jadi bila kurang dan dia punya kebarangkalian iaitu lorekkan 0.2. Kalau kita kata N sebelah kanan, kita lorek sampai sana, maksudnya kurang ke kiri kan. Jadi tak logik lah kat situ. Ya, jadi maksudnya N sebelah kanan tak logik. Jadi kita ambil lah N sebelah kiri sebab kalau macam ini kebarangkalian Z adalah 0.2 logik sebab dia tidak melempah kepada dua-dua bahagian. Jadi kita kira sebab kita calit N tu sebelah kiri, kita buat sebelah kiri. Jadi kita tulis itu P Z 0.2. Jadi sekarang ni bila naik ke atas, kita kena standby dengan buku sifir lah bagi sesiapa yang tidak ada kalkulator kelas Swiss. Jadi kita tengok dekat buku sifir 0.2. Tengok ada tak buku sifir kat sini. Tengok balik. Kalau hanya ada kalkulator kelas Swiss tak payahlah guna buku sifir. Kita cari 0.2 dekat dalam jadual ni. Kita tengah-tengah, jawapan dekat tepi dengan atas. 0.2. Tak ada. Yang ada ialah 0.205. 2005. Okey. Jadi yang kita ada 0.2005. Kita tak nak ada 5, maka kita kena tolakkan dengan 5 kat sini. So jawapan kita adalah 0.8 lorong 4 lorong 2. 0.842. Jadi Z kita adalah 0.842. Tetapi ingat tak tadi saya kata kalau kita lukis sini Z macam ni, kita letak sini kosong. Kalau kita letak 0.842 kat situ,
positif. Tak logik lah, kita kena letak negatif. Jadi kita kena letak negatif pada jawapan buku sifir kita tadi. Itulah kelebihan bila kita guna kaedah jadual ni, kita boleh berhati-hati meletakkan negatif. Ya, kalau ada sebelah kiri, kita letak negatif lah selalunya. Dan kita naik ke atas, gunakan rumus yang ini balik. Jadi Z kita negatif 0.842 sama dengan X kita ialah N, tolak min 38 per sisian piawai adalah 5. Jadi kita buat darab silang dekat situ. Kita darab silang ni naik ke atas. Kita akan dapat negatif 0.842 darab dengan 5. Kita akan dapat negatif 4.21 and then tambah 38 sama dengan N. Jadi N sama dengan 33.79. Okey. Dan N disebabkan tahun, kita jadikan N sebagai 30. Oh, tak perlu jadi bulat. Tak perlu jadi bulat. Biarkan sahaja N 33.79. Okey, sekarang kita nak tahu jawapan kita betul ke tidak. Cuba tengok ya. Sini 38. Logiklah 33.79 sebelum 38 pada garis nombor. Dia macam ni. Katalah kita terlupa nak letak negatif ni. Okey, kita cuba kalau kita terlupa letak negatif, kita akan okey, kalau kita terlupa letak negatif ni, kita akan dapat jawapannya nanti N sama dengan 42.21. Kan tak logik 42 kat sini. Itulah kelebihan bila kita guna kaedah jadual ni lah. Kita tengok jawapan kita logik ke tidak. Jadi jawapan ni salah lah. Jadi jawapannya 33.79.